Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira binti Ahmad, nombor matrik 056650. Okey, dalam video ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang pengalaman dan juga refleksi yang dapat saya perolehi hasil daripada kajian lapangan yang telah saya dan ahli kumpulan jalankan bagi subjek kerja sosial dengan kumpulan terpinggir. Dalam kajian lapangan tersebut, saya dan ahli kumpulan telah menemubual beberapa responden di mana kesemua responden terdiri daripada penjaga orang kelainan upaya OKU yang tinggal di sekitar kawasan Kuala Terengganu. Okey, sepanjang menjalankan kajian lapangan tersebut, antara perasaan yang dapat saya rasakan sewaktu menjalankan temubual adalah perasaan gembira, sedih dan juga terharu. Waktu kami nak temubual para penjaga OKU ni, kesemua mereka ni menerima kami dengan tangan yang terbuka. Kiranya mereka cakap mereka seronok sebab ada yang sudi datang jenguk, yang sudi datang melawat keadaan diri mereka dan juga anak-anak OKU mereka. Lepas tu, bila kami datang ni, kami dapat tengok yang mereka ni seronok bercerita. Kiranya mereka tak takut, mereka tak segan. Sekiranya mereka macam selesa dengan kedatangan kami. Lepas tu yang buatkan saya terharu, sebab kebanyakan daripada penjaga OKU yang telah kami temubual ni, kebanyakannya dari dalam kalangan warga emas. Kiranya saya berasa macam terharulah sebab mereka masih mampu untuk menguruskan anak-anak OKU mereka walaupun mereka sendiri pun dah semakin lanjut usia, kadang-kadang demam, kadang-kadang tak larat. Kiranya mereka masih berdaya lah untuk uruskan dan bagi yang terbaik untuk anak OKU mereka. Bagi saya, apa yang sepatutnya penjaga OKU ni dapat daripada komuniti sekeliling, yang pertama adalah sokongan sosial. Okey, tak dinafikan juga terdapat segelintir daripada penjaga OKU yang terpaksa berhadapan dengan tekanan persekitaran disebabkan ada jiran-jiran yang selalu memandang serong dan juga tidak dapat menerima anak OKU mereka dalam komuniti tersebut. Okey, kiranya perkara ni sepatutnya tak berlaku lah dalam komuniti tersebut. Kiranya komuniti tu tak sepatutnya melayan penjaga OKU tu macam tu. Kiranya kalau sokongan sosial ni, masyarakat dia boleh membantu, macam contoh datang melawat, lepas tu komuniti dia boleh memberi nasihat, dia boleh memberi sokongan moral, dia boleh bagi kata-kata semangat supaya penjaga OKU ni rasa kata mereka ni dia tak bersendirian lah untuk menghadapi cabaran sepanjang nak membesarkan anak OKU mereka. Yang kedua adalah sokongan maklumat. Seperti yang kita tahu, tak semua penjaga OKU ni dia datang daripada keluarga yang kaya dan mewah. Penjaga OKU yang kami temubual juga kebanyakannya merupakan warga emas dan mungkin akses kepada jaringan internet mereka juga sangat terbatas dan mungkin mereka juga tidak tahu menggunakan komputer dan tidak tahu tentang zaman teknologi sekarang yang semakin canggih. Dan mungkin mereka juga tidak tahu tentang cara-cara untuk memohon bantuan JKM secara online. Oleh itu, sebagai komuniti yang bertanggungjawab, mereka boleh membantu penjaga OKU ini untuk mendapatkan bantuan JKM sama ada secara online ataupun mengajak penjaga OKU ini untuk ke Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri dan berjumpa dengan pegawai di sana untuk mengisi apa-apa dokumen yang diperlukan bagi memohon bantuan untuk anak OKU mereka. Bagi penambahbaikan untuk penjaga OKU pula, yang pertama JKM boleh melaksanakan perkhidmatan penjagaan sementara untuk penjaga OKU. Kiranya melalui perkhidmatan penjagaan sementara ni, kiranya boleh membantu penjaga supaya mereka dapat berehat, memulihkan kembali kesihatan mental, di samping turut memberi peluang kepada penjaga untuk memenuhi keperluan peribadi mereka. Kiranya penjaga ni dia mempunyai masa untuk meluangkan masa dengan berjumpa bersama kawan-kawan rapat mereka. Yang kedua, pihak JKM boleh mengadakan lawatan secara berkala ke rumah penjaga OKU. Melalui lawatan secara berkala ni, pihak JKM boleh mengetahuilah tentang masalah yang dihadapi oleh penjaga OKU sepanjang menguruskan anak OKU mereka di rumah. Okey, sebagai contoh, mungkin ada penjaga yang mempunyai masalah dari segi kewangan, ataupun mereka ada masalah dari segi rawatan perubatan ataupun accessibility tak cukup dan sebagainya. Sebab berdasarkan kepada temubual yang kami jalankan hari itu, rata-rata daripada responden bagi tahu yang pegawai JKM hanya datang sekali sahaja waktu anak mereka tu mula-mula nak dapat bantuan, dan lepas dah dapat bantuan secara bulanan, pihak JKM dah tak main rumah mereka dah.
Penambahbaikan yang ketiga adalah pihak JKM boleh menaikkan jumlah bantuan yang diberikan kepada OKU. Berdasarkan kepada hasil temubual yang telah kami jalankan, rata-rata daripada penjaga OKU ada mengatakan bahawa jumlah bantuan yang diberikan pihak JKM adalah kurang mencukupi dari segi hendak menampung keperluan bulanan anak OKU mereka. Sebagai contoh, kebanyakan anak OKU responden masih memakai lampin pakai buang, ada yang masih minum susu, ada yang makan nestom dan juga banyak menggunakan tisu basah. Dan kadang-kadang apabila hendak membeli barang keperluan, penjaga tersebut terpaksa untuk mengeluarkan duit mereka sendiri bagi menampung sedikit barang keperluan anak OKU mereka, kerana jumlah bantuan yang diberikan JKM kurang mencukupi disebabkan peningkatan harga barangan yang semakin meningkat.